Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a illa yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan, peluang, ruang dan masa kepada kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama melihat, kita sama-sama mengambil iktibar dan kita sama-sama menilai seorang tokoh, melihat seorang tokoh yang sudah dikenali di seluruh dunia, sudah terkenal di seluruh dunia. Kita mengenali beliau, kita mengambil iktibar daripada beliau dan kita melihat ketokohan beliau, iaitu tidak lain tidak bukan Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Sebelum saya meneruskan lagi diskusi ataupun program kita pada malam ini, alangkah baiknya kita melihat kepada sejarah dan kita melihat kepada perancangan dan juga strategi yang telah disusun oleh Barat sekian lamanya, yang mana strategi dan rancangan yang telah disusun oleh Barat ini telah diketahui umum dan sudah diketahui oleh, boleh dikatakan, sebahagian besar daripada manusia, iaitu strategi yang telah ditulis di dalam laporan kajian RAND Corporation, laporan Yayasan RAND Corporation ataupun kajian RAND Corporation tahun 2007. Laporan ini, kajian ini sudah tersebar dan sudah dibaca dan digunakan oleh Barat, tidak lain tidak bukan untuk merosakkan umat Islam, untuk melemahkan umat Islam, khususnya mereka-mereka ataupun ulama-ulama gerakan Islam yang terlibat dengan Al-Harakah Al-Islamiyah. Apabila kita membaca laporan daripada
Rand Corporation ini dengan jelas laporan ini ataupun rand ini menerangkan kepada kita beberapa strategi yang direka cipta oleh mereka, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak lain tidak bukan la budda min taghyiril islami au ihtiwaihi au tamhishi duwarih, iaitu untuk mengubah Islam, untuk melemahkan Islam, untuk meruntuhkan Islam, untuk menggagalkan Islam. Itu strategi yang telah disusun oleh Barat untuk melemahkan gerakan Islam, untuk melemahkan Islam dan ulama-ulama gerakan Islam. Ini mereka telah bincang dan telah dibuktikan secara bertulis. Bukannya tuduhan, bukannya fitnah, tetapi telah dibukukan dan telah dibaca oleh, saya yakin yang ada yang mendengar pada malam ini sudah membaca dan mengetahui perancangan-perancangan daripada Barat. Dalam masa yang sama, mereka menambahkan lagi strategi mereka, istikhdamul islami fi muwajahatil islamiyin. Mereka menggunakan orang Islam untuk menghadapi orang Islam itu sendiri. Maksudnya, Barat menggunakan orang-orang Islam untuk merosakkan orang Islam. Barat menggunakan orang-orang Islam untuk melemahkan orang Islam. Ni benda yang kita kena faham. Ini adalah perancangan mereka, ini adalah strategi mereka yang kita jangan keliru dan kita jangan tertipu dengan strategi yang telah mereka susun sekian lama. Maknanya, mereka menggunakan orang Islam ataupun dalam bahasa Rand Corporation-nya Muslim Demokrat. Mereka menggunakan bahasa Muslim Demokrat. Kita boleh baca di dalam laporan ini, Building Moderate Muslim Networks, ataupun dalam bahasa Arab, Bina Syabkah Muslimah Mu'tadilah. Mereka nak bina, mereka nak cipta, mereka nak melahirkan Muslim liberal, yang mana Muslim liberal ini mereka akan gunakan untuk melawan orang-orang Islam yang memahami Islam dengan cara yang syumul. Mereka menggunakan, Barat menggunakan Muslim Demokrat ini untuk melemahkan ulama-ulama gerakan Islam dan menfitnah mereka dan mentomoh mereka dan melemahkan gerakan Islam. Dalam bahasa mudah gak, Muslim Demokrat ni gak, Ustaz Amerika lah. Untuk kita mudah faham, Muslim Demokrat ni Ustaz Amerika. Barat gunakan ustaz-ustaz Amerika ni untuk serai ulama-ulama gerakan Islam, menyerai gerakan-gerakan Islam. Ini siapa yang bagi tahu kita? Iaitu Barat sendiri. Musuh-musuh Islam sendiri telah menulis di dalam laporan mereka, iaitu Rand pada tahun 2007. Boleh baca. Kita boleh download PDF dalam bahasa Arab, dalam bahasa dalam bahasa Inggeris pun ada, dan sudah diterjemuh dalam bahasa Indonesia kalau tak silap saya. Maknanya, kita kena faham apa yang berlaku pada hari ini adalah strategi Barat. Strategi musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam, khususnya ulama-ulama gerakan Islam, dan akhir sekali mereka akan merosakkan gerakan Islam itu sendiri. Begitu juga apabila kita melihat sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya yang masyhur
bainal islami rabbani wal islamil amerikani. Bainal islami rabbani wal islamil amerikani. Dr. Salah Muhammad Abdul Fattah Al-Khalidi telah menyebut dengan jelas di dalam kitab ini, dalam muka surat 76, Anasil Khittah wa Wasail Tanfiziha. Unsur-unsur ataupun cara-cara, strategi-strategi mereka untuk melemahkan Islam, untuk merosakkan Islam, untuk menggagalkan Islam, disebut beberapa poin. Pada malam ini saya nak sentuh poin yang ketiga, iaitu tadkhiful ulama'i bil afkari allati yuriduha al-amerikani. Tadkhiful ulama'i bil afkari allati yuriduha al-amerikani. Barat dia cuba untuk tadkhif, untuk bina ulama, untuk cipta ulama, untuk menaideologikan ulama sebagaimana yuriduha al-amerikani, sebagaimana yang dikendaki oleh barat. Ulama dikutip oleh barat, diambil oleh barat. Mereka buat daurah, mereka buat tamrin, mereka buat program, mereka buat usrah, mereka buat liqah fikri, apa saja. Untuk apa? Nak masuk ideologi dan pemikiran-pemikiran daripada barat. Maka bagaimana mereka menyusun? Disebut di dalam kitab ini berapa ramai? 500 ila 600 minasyuyukhil mukhtarin. Mereka memilih daripada 500 orang hingga 900 orang masyayikh, syekh yang terpilih, al-mukhtarin. Mereka memilih lebih daripada 500 hingga 600 syekh, masyayikh yang terpilih, yang mana mereka kutip ulama-ulama yang terpilih ini. Maka mereka train, ataupun dia panggil ghuslu dimag. Mereka brainwash ulama-ulama seramai ini selama 6 bulan. 3 bulan di Amerika Syarikat, di Washington, dan 3 bulan lagi di negara mereka. 3 bulan, bayangkan 3 bulan barat train, brainwash otak ulama-ulama ini, yang mana apabila mereka keluar daripada madrasah Amerika, apabila mereka keluar daripada ruang Amerika, apa mereka keluar daripada orang panggil kelompok ini, maka bagaimana pemikiran mereka, maka bagaimana cara mereka berfikir, telah disebut oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dengan jelas kepada kita. Kita lihat bagaimana apa yang mereka buat, apa yang mereka sebut, apa yang mereka bawa, iaitu antaranya disebut huwal islamul ladzi la ya'tarifu bil harakati wal ahzabi al islamiyah allati tatahaddatsu fi siyasati. Iaitu ulama-ulama yang 500 hingga 900 orang ni, apabila mereka keluar daripada ruang Afrika mereka, ruang Amerika mereka, keluar daripada ruang Amerika mereka, maka mereka akan bawa Islam tidak mengiktiraf gerakan-gerakan Islam. Islam tidak mengiktiraf, tidak menerima parti-parti politik Islam, yang mana parti-parti ini bercakap tentang politik. Islam tidak ada politik. Islam tidak ada politik kepartian. Islam tidak mengiktiraf gerakan Islam. Islam tidak menerima ulama-ulama gerakan Islam. Siapa yang sebut, siapa yang bawa ideologi ini? Iaitu masyayikhul amerikani. Masyayikh yang telah ditrain, di brainwash oleh Amerika Syarikat seramai 500 orang hingga 900 orang. Banyak lagi. Cuma pada malam ini, iaitu saya nak sentuh berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh barat,
apa yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan antara yang mereka bawa, iaitu mereka akan menyerang ulama-ulama gerakan Islam. Mereka akan menyerang mereka-mereka yang terlibat dengan gerakan Islam, dan mereka akan cuba menjahanamkan, akan melemahkan ulama-ulama gerakan Islam. Itu sebagai mukaddimah supaya kita memahami tasawur yang berlaku dalam dunia pada hari ini bukannya berlaku dengan secara kebetulan, tetapi telah disusun oleh Barat. Dan Barat menggunakan sebagaimana yang saya sebut tadi dan telah disebut di dalam Rand Compression, mereka menggunakan Masyayikhul Amerikani. Mereka menggunakan ustaz-ustaz Amerika untuk menyerang ulama-ulama gerakan Islam, untuk memfitnah ulama-ulama gerakan Islam dan gerakan Islam itu sendiri. Sebab itu, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama menilai dan kita akan sama-sama menangkis fitnah yang telah dilemparkan kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna rahimahullah. Kita akan sama-sama menangkis dan melemparkan fitnah-fitnah ini, biarlah berada di Sungai Nil. Biar mereka fitnah-fitnah ini berlalu pergi di dalam Sungai Nil. Yang mana fitnah ini adalah tuduhan jahat. Tuduhan-tuduhan jahat dan fitnah-fitnah yang jahat tidak lain tidak bukan untuk memburukkan Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Antara tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna rahimahullahu ta'ala, mereka menyatakan, mereka berkata bahawasanya Al-Imam Syahid walaysa lahu fi hadza sinni minal ilmi walal khibrah walal hangbakah walal hankah ma yuahluhu li sinaati ru'yah jadidah. Mereka berpendapat mengatakan bahawasanya Al-Imam Syahid Hasanul Banna seorang yang tidak ada ilmu. Pada umur 21 tahun ataupun 22, 23 lebih kurang macam itulah. Maknanya umur Al-Imam Syahid Hasanul Banna ketika mana umur beliau 22 tahun ataupun 23 tahun adalah manusia yang tidak ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu, orang yang tak tahu satu, orang Kelantan panggil jahil lah. Walaysa lahu fi hadza sinni minal ilmi, dengan umur yang ada kepada Al-Imam Syahid, iaitu 21 tahun, 22 ataupun 23 tahun ini adalah umur yang tidak ada ilmu pada diri Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Cuba kita lihat dalam sejarah. Kita lihat sejarah dan kita boleh baca, orang panggil sirah ataupun biodata Al-Imam Syahid Hasanul Banna, kita boleh baca. Sama ada dalam internet pun kita boleh baca, sama ada dalam PDF ke, dalam kitab-kitab Arab ke, Melayu ke, kita boleh baca biodata Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Yang mana kalau kita lihat guru pertama Al-Imam Syahid Hasanul Banna tidak lain tidak bukan iaitu ayah beliau. Iaitu Syekh Hasan atau Syekh Ahmad Al-Banna. Syekh Ahmad Al-Banna ini adalah ayah beliau. Syekh Ahmad Al-Banna ini bukannya orang biasa-biasa. Bukannya orang yang tidak belajar, bukan orang yang jahil. Tetapi ayah beliau Syekh Ahmad Al-Banna ini lulusan University Al-Azhar. Ulama daripada Al-Azhar, ayah beliau iaitu Syekh Ahmad Al-Banna. Seorang yang alim, seorang yang hebat, seorang yang warak,
yang berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayah kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Pekerjaan beliau, ayah beliau adalah tukang membaiki jam. Baik hijau. Hijaunya ayah kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna, iaitu Syekh Ahmad Al-Banna. Tetapi walaupun beliau membaiki jam, tetapi di rumah beliau mempunyai perpustakaan, mempunyai kitab-kitab yang banyak, mempunyai rujukan-rujukan yang banyak. Beliau mengkaji. Selepas beliau bekerja membaiki jam, beliau balik ke rumah, maka beliau membaca kitab-kitab, mengkaji kitab-kitab, khususnya berkaitan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu minat beliau, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka perpustakaan, maktabah, library yang ada di rumah beliau, beliau baca kitab, mengkaji kitab dan juga sebagainya. Dan akhir sekali, beliau berjaya menyusun Musnad Imam Ahmad bin Hanbal mengikut bab-bab daripada sudut ilmu fiqh. Dia susun Musnad Ahmad Ibnu Hanbal mengikut bab-bab daripada sudut ilmu fiqh dan menamakan kitab tersebut Al-Fathur Rabbani fi tartibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Syaibani. Ni kitab yang telah disusun oleh ayah beliau, iaitu Syekh Ahmad Al-Banna. Kemudian beliau menulis pula huraian-huraian yang terperinci mengenai kitab tersebut dan menamakan Bulughul Amani min Asraril Fathi Ar-Rabbani. Dan beliau meringkaskan lagi kitab tersebut dan menamakan Mukhtasar Bulughil Amani min Asraril Al-Fathi Ar-Rabbani. Ini kehebatan yang ada kepada ayah Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Jikalah sekiranya ayah beliau seperti itu, agak-agak adakah beliau akan membiarkan Al-Imam Syahid Hasanul Banna begitu saja, tidak mendapat pendidikan, buat gapo dia nak, itu tidak logik. Maka Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah mendapat didikan terbaik daripada ayahnya sendiri, yang mana ayah dia telah membahagikan jadual kehidupan Al-Imam Syahid Hasanul Banna kepada 4 bahagian. Yang pertama, pada waktu pagi beliau ke sekolah seperti mana kanak-kanak yang lain. Selepas tu beliau balik daripada sekolah, beliau akan menolong ayahnya untuk membaiki jam pada waktu petang. Selesai baiki jam, pada malam hari mengulang kaji pelajaran. Dia ambil pelajaran dia, ataupun kita panggil learning homework, hak di sekolah dia buat pada waktu malam. Dan selepas subuh beliau akan membaca Al-Quran, akan mengulang-ulang hafazan Al-Quran yang telah ditarbiyah oleh ayahnya, iaitu Syekh Ahmad Al-Banna. Waktu kecil lagi sudah diajar untuk membaca Al-Quran, dan waktu-waktu telah disusun oleh ayah beliau. Maka melihat kepada tak cukup, tak padan dengan, walaupun dengan peringkat tu, ayah dia tak nampak, tak cukup lagi, tak padan lagi. Maka ayahnya telah menghantar Al-Imam Syahid Hasanul Banna ini ke sekolah Ad-Diniyah Ar-Rasyad, yang mana telah dipimpin oleh Syekh Muhammad Zahran. Syekh Muhammad Zahran ni sebagai mudir Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rasyad ini, dia seorang ulama yang berpengetahuan luas dalam ilmu agama. Alhamdulillah, ayah dia hantar ke sekolah, mudir dia seorang ulama yang ilmu banyak.
Maka Syekh Muhammad Zahran ini mengajar Al-Imam Syahid Hasanul Banna berkaitan dengan ilmu Al-Quran, berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, lepas tu pembacaan Al-Quran dan menelaah ataupun telaah kitab-kitab besar. Daripada kecil lagi. Ingat, daripada kecil lagi Syekh Muhammad Zahran telah mengajar, telah ajar kepada Al-Imam Syekh Hasanul Banna mentelaah kitab-kitab besar. Dia nampak dah. Daripada kecil, bila dia tarbiyah lagu tu, maka bila dia sudah dewasa, dia akan menjadi seorang ulama. Maka Syekh Muhammad Zahran ni sibuk dengan tugas dia. Sibuk dengan tugas dia berdakwah dan juga sebagainya. Maka Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah dipindahkan ke madrasah i'dadiyah. Telah dipindahkan ke madrasah i'dadiyah dan alhamdulillah Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah menghafal, telah berjaya menghafal separuh daripada Al-Quran ketika mana umur beliau 12 tahun. 12 tahun. Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah berjaya separuh, telah berjaya menghafal separuh daripada Al-Quran. Ni kehebatan yang ada kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Maka naiklah umur dia 13 tahun, maka beliau berjaya melanjutkan pelajaran beliau ke Madrasah Al-Muallimin Al-Awlawiyah Al-Awwaliyah. Madrasah Al-Muallimin Al-Awwaliyah. Yang mana berada di Damanhur. Sedangkan sekolah ni, madrasah ni layak belajarnya umur 14. Tapi disebabkan keilmuan, kehebatan yang ada kepada budak ni, iaitu Al-Imam Syekh Hasanul Banna, maka pengetua ataupun mudir pada masa tu menerima beliau walaupun beliau berumur 13 tahun. Dan alhamdulillah pada umur 14 tahun Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah berjaya menghafal Al-Quran dengan sepenuhnya. Umur 14 tahun telah berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran. Kita 14 tahun, gapo hak kita ingat? Kita duk kritik Al-Imam Syahid, kita duduk fitnah Al-Imam Syahid, 30 juzuk Al-Quran. Tobat kita tak ingat. Tobat kita tak ingat lagi. Masa umur 14 tahun. Ni muhasabah kepada diri kita. Maka ketika mana beliau umur 14 tahun, maka beliau terdedah dengan gerakan sufi. Gerakan sufi, dan akhir sekali beliau mengikut dan melibatkan diri dengan tarikat Hasafiyah. Yang telah diasaskan oleh Syekh Wahab Al-Hasafi bin Syekh Hasanain Al-Hasafi. Okey. Maka kalau kita lihat lagi, maka selepas pada tu beliau memasukkan diri, beliau telah terlibat ataupun beliau telah memasuki pusat latihan perguruan selama 3 tahun. Masuk, kalau kita lah ni IPG lah, selama 3 tahun, dan mendapat tempat pertama dalam peperiksaan akhir tahun serta menjadi 5 pelajar terbaik seluruh Mesir. Masa ni umur dia berapa? 14 tahun, 3 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. 17 tahun menjadi pelajar yang terbaik di kalangan 5 orang pelajar Mesir. Tiba-tiba kata tak ada ilmu. Tiba-tiba kata tak ada go satu. Pelik berasa. Pelik. Orang Kelantan kata pelik berasa. Dan alhamdulillah, apabila selesai daripada memasuki IPG lah kita learning, maka Al-Imam Syekh Hasanul Banna telah memasuki Fakulti Darul Ulum. Masuk Darul Ulum tahun 1923 hingga 1927, ataupun learning dikenali sebagai Universiti Al-Qahirah.
Pada usia bila? 16 tahun. 16 tahun, Al-Imam Syahid telah masuk Darul Ulum. Darul Ulum ni far'un minal Azhari Syarif. Dan pada tahun 1923, beliau pada tahun dia masuk pada tahun 1923, dan alhamdulillah 1927 beliau berjaya memperolehi diploma Darul Ulum ketika mana umur beliau 21 tahun. 21 tahun beliau telah graduate, telah mendapat diploma daripada Darul Ulum, dan akhir sekali beliau dilantik menjadi guru di Sekolah Rendah Putera Ismailiyah Amiriyah pada tahun 1927. 1927 beliau telah dilantik menjadi guru di Sekolah Rendah Putera Ismailiyah. Maknanya guru, maknanya pada tahun tersebut ketika mana beliau berumur 21 tahun, beliau telah menjadi seorang guru. Beliau telah menjadi seorang guru, iaitu di Sekolah Rendah Putera Ismailiyah. Okey, kita pergi lagi biar kita jelas pada malam ini, adakah benar, adakah betul Al-Imam Syah Hasanul Banna pada umur ketika itu orang yang tidak ada ilmu, orang yang jahil, orang yang tidak ada satu, orang yang 21 tahun. Kita akhir sekali beliau dilantik menjadi guru di sekolah rendah. Dan kita baca dalam kitab-kitab yang lain juga, kita lihat bagaimana Al-Imam Syahid tidak terlupa untuk menghafal matan-matan. Beliau menghafal matan-matan kerana ayahandanya telah mengajar kepada beliau supaya menghafal matan. Man hafazal matan hazal funun. Sesiapa yang menghafal matan-matan, maka dia akan memperolehi ilmu yang banyak. Antaranya iaitu Mulhatul I'rab, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Al-Yaqutiyah dalam ilmu hadis, Matan Al-Jauharah Tauhid, lepas tu Matan Ar-Rahbiyah iaitu pusaka, Matan Al-Qaduri mazhab Hanafi, Matan Ghayah wa Taqri mazhab Syafi'i, Matan Manzumah Ibnu Amir mazhab Maliki, Matan Syatibi ilmu qiraat, Matan Sulam ilmu mantik. Ini antara matan-matan yang telah dihafal oleh Al-Imam Syahid Al-Syahid Hasanul Banna. Maka di sini kita telah mempunyai jawapan. Adakah benar pada umur tersebut Al-Imam Syahid Hasanul Banna tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai apa-apa, orang panggil selai sepinggang? Adakah jawapannya ya ataupun tidak? Saya telah jelaskan sebelum ini. Maka sebab itu sangat-sangat penting kepada kita merujuk kepada sumber-sumber yang betul. Kita merujuk kepada perkara-perkara yang betul, rujukan-rujukan yang betul, supaya kita tidak percaya kepada fitnah-fitnah yang tersebar. Begitu juga tuduhan jahat dilemparkan, kita lihat dilemparkan kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Antara tuduhan yang lain, mereka mengatakan bahawasanya Al-Imam Syahid Hasanul Banna ini seorang yang iftiqad adawati fahmi syariah, seorang yang tidak memahami ilmu-ilmu agama. Pelik sungguh. Pelik sungguh. Antara perkara-perkara ajaib selain daripada piramid, hak ni selain pada benda-benda ajaib di dunia, piramid, kota Babylon, hak ni benda yang pelik juga ni, iaitu Al-Imam Syahid Hasanul Banna tidak mempunyai ilmu-ilmu syariah Islamiah. Antara benda yang disebut iaitu kerana mukhallatun bainal usuli wal furu' wa khalata bainal qat'i wal dhanni
wa khalata bainal muhkam wal mutasyabih. Dia kata Al-Imam Syahid ini campur gaul habis di antara usul, di antara furu', di antara qat'i dengan zanni, dengan muhkam dan juga mutasyabih. Tak tahu satu. Tak tahu satu. Mana hujah mereka? Mereka mengambil kata-kata daripada Al-Imam Syahid Hasanul Banna di dalam Mu'tamar Al-Khamis. Wal hukmu ma'dudun fi kitabina al-fiqhiyah minal aqaid wal usul la minal fiqhiyat wal furu'. Ini nas yang dipegang oleh golongan-golongan ini. Mereka mengatakan Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah mencampur adukkan kekuasaan ataupun pemerintahan ataupun khilafah ini di dalam perkara-perkara usul, perkara-perkara akidah, bukannya perkara-perkara furu', tidak. Al-Imam Syahid memasukkan al-imamah, khilafah, al-hukmu ini dalam perkara-perkara aqaid, usul, bukannya furu'. Betul ke? Adakah itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syahid Hasanul Banna? Mari kita lihat dan kita tengok. Apabila kita membaca kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama gerakan Islam, sebagai contoh At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasanul Banna karangan Dr. Yusuf Qaradawi, At-Tarbiyatul Islamiyah wa Madrasatu Hasanul Banna, iaitu di dalam kitab ini disebut dengan jelas oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kita lihat bagaimana ada seorang yang bertanya tentang apakah tujuan Al-Imam Tad'un Ikhwan ini, apakah motif mereka, apakah tujuan mereka, apakah seruan mereka. Faqulu nahnu nad'u ila al-islam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Syahid menjawab, kami menyeru kepada manusia supaya kembali kepada Islam, supaya menerima Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal hukumatu juz'un minhu, wal hukumatu juz'un minhu ay minal Islam. Maksudnya apa? Iaitu Asy-Syahid menyebut kami menyeru manusia ini menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam masa yang sama. Wal hukumah, kekuasaan, wal imamah, pemerintahan ini juz'un minhu, sebahagian daripada hu, ad-dhamiru ya'udu ilal Islam. Al-imamah ini adalah sebahagian daripada Islam. Itu maksud yang hendak disampaikan oleh Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Itu maksud dia. Bukannya Al-Imam Syahid i'tiqad bahawasanya al-imamah ataupun al-hukumah ini minal aqaid, kerana husnuzon kita bahawasanya Al-Imam Syahid dengan yakin mengetahui bahawasanya sekiranya beliau mengatakan al-imamah minal aqaid, maka dia telah menerima akidah Syiah. Saya yakin, saya husnuzon dengan Al-Imam Syahid. Sebab itu jangan kita ambil 2-3 kerak, jangan kita baca 2-3 baris kitab dan kita tidak merujuk kepada kitab-kitab yang lain. Dan saya telah merujuk kitab-kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Banyak kitab-kitab yang telah ditulis Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Sebagai contoh, saya nak sebut di sini biar kita jelas, biar kita tahu bahawasanya untuk kita mengenal Al-Imam Syahid ini
bukan semata-mata kita baca Majmu' Rasail Al-Imam Syahid, tetapi kita juga baca kitab-kitab yang lain. Sebagai contoh, ada kitab yang berjilid-jilid, iaitu Silsilah min Turathi Al-Imam Hasanul Banna. Silsilah min Turathi Al-Imam Hasanul Banna. Di dalam kitab tersebut, kita lihat bagaimana kitab tersebut mempunyai 14 jilid. Mempunyai 14 jilid. Al-Kitabul Awal sampailah akhir. Dan dalam kitab-kitab tersebut, kita lihat bagaimana banyak ilmu-ilmu yang telah ditulis dalam kitab-kitab tersebut. Sama ada akidah, sama ada siasah, sama ada tafsir dan juga sebagainya, telah ditulis oleh Al-Imam Hasanul Banna. Al-Aqidah wal Hadis, Tafsir, Min Wa'yil Quran, Al-Fiqh wal Fatwa, dan kitab-kitab yang lain. Dan saya baca juga kitab-kitab yang lain. Dan tidak ada satu pun di dalam kitab-kitab tersebut yang mengatakan, yang Al-Imam Syahid menulis Al-Imamatu ataupun Al-Hukmu ataupun Al-Hukumatu minal aqaid. Dan kita boleh buat tafsiran bahawasanya apa yang telah disebut oleh Al-Imam Hasanul Banna dalam muktamar yang kelima ini, maksudnya wal hukmu ataupun wal hukmu juz'un minal Islam. Itu maksudnya, kerana dalam kitab-kitab tulisan Al-Imam Syahid tidak ada satu pun tulisan yang mengatakan bahawasanya Al-Imamah ataupun Al-Hukumah ini daripada aqaid. Sebab itu kita kena mu'tadil. Jangan ambil 2-3 kerak, kita pun buat keputusan, kita buat pandangan kita. Kita suuzon kepada ulama. Dan di sini saya nak terangkan juga gambaran apa yang berlaku kepada Al-Imam Hasanul Banna di dalam Muktamar Khamis. Cuba kita bayangkan, pada tahun tersebut, kita lihat bagaimana kita kena melihat suasana dan keadaan orang-orang Mesir pada masa itu. Kita kena tengok suasana dan keadaan orang-orang Mesir pada masa itu. Bagaimana situasi mereka, bagaimana keadaan mereka. Kalau kita lihat Mesir pada masa itu, mereka berpecah kepada 2 faktor utama. Yang pertama, perpecahan dalam beberapa kumpulan Islam. Yang kedua, pergolakan dalam kumpulan parti politik yang sedia ada. Ini suasana yang berlaku pada masa itu, iaitu perpecahan dalam beberapa kumpulan Islam dan pergolakan dalam kumpulan parti politik yang sedia ada. Lebih-lebih lagi, kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924 memberi kesan yang sangat teruk kepada umat Islam. Dan kita lihat bagaimana perpecahan pada masa itu yang berlaku di dalam kumpulan-kumpulan Islam, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi telah menulis satu kitab, iaitu Ikhwanul Muslimun Sab'ina Aman Fid Da'wati wa Tarbiyah wal Jihad. Ikhwan, 70 tahun Ikhwanul Muslimun dalam arena dakwah, tarbiyah dan juga jihad. Boleh rujuk dalam Maktabah Syurut, Maktabah Wahbah pada muka surat 192. Al-Imam ataupun Dr. Yusuf Qaradawi menyebut suasana yang berlaku pada itu, iaitu kita lihat perpecahan itu menular ke semua peringkat, sehingga mana mempengaruhi ahli-ahli yang mengaku sebagai pendukung sunnah tetapi masih terlibat menyalahkan di antara sesama gerakan. Paling parah apabila mereka mengaku kebenaran ini adalah milik mutlak mereka sahaja. Di Mesir sendiri wujud beberapa kumpulan yang mengikutnya yang ramai, dan jika disatukan mempunyai impak yang besar kepada negara. Duk balah sama-sama orang Islam. Duk balah sama-sama orang Islam. Dan di kalangan mereka disebut di sini oleh Dr. Qaradawi Ansarus Sunnah Al-Muhammadiyah, Al-Jami'ah Syar'iyah Syabab Sayyidina Muhammad, dan juga Jami'ah Asyuban Al-Muslimin, dan puluhan kumpulan tarekat. Ni puak-puak ni hak saya sebut tadi tu, mereka
meninggalkan. Mereka duduk berlaku kekhilafan di kalangan mereka. Akhirnya mereka meninggalkan perkara yang lebih penting, iaitu syariat dan juga peraturan hidup. Mereka tidak mengambil Islam sebagai agama yang menyeluruh. Mereka tidak mengambil Islam sebagai agama yang menyeluruh. Mereka tidak cara kepada penguasaan undang-undang barat kepada mereka, penyebaran pemikiran budaya barat, penyebaran Kristian, isu-isu undang-undang Islam. Mereka tidak ambil cara. Sebab apa? Sebab mereka duduk bala perkara khilafiyah. Ini suasana yang berlaku ketika mana orang panggil Muktamar Khamis ataupun penubuhan Ikhwanul Muslimun. Sebab itu kita lihat bagaimana betapa teruknya orang Islam pada masa itu. Kita lihat bagaimana apabila Al-Imam Syahid menyebut tadi bahawasanya kekuasaan ini ataupun negara ini sebahagian daripada Islam dan juga hak juga daripada Islam, mereka kata itu politik. Dia kata ini sebab di kalangan mereka politik suku, agama suku. Apabila menyebut tentang imamah, mereka kata itu politik. Faqulu, maka Al-Imam Syahid menjawab, hadza huwal Islam. Hadza huwa, ini adalah Islam. Maka mereka menjawab lagi, wa nahnu la na'rifu hadzal aqsam. Masya-Allah. Mereka kata aku tak tahu pun bahawasanya hukumah ini sebahagian daripada Islam. Orang panggil ekonomi sebahagian daripada Islam. Mereka tidak tahu. Begitu teruk suasana dan keadaan orang-orang Mesir pada masa itu. Mereka hanya nampak ibadat semata-mata. Mereka dapat nampak benda yang basic sahaja. Maka sebab itu Al-Imam Syahid menyebut bahawasanya al-imamah ini adalah juz'un minal Islam, menerangkan kepada kita betapa pentingnya pemerintahan Islam, betapa pentingnya al-hukumah ini. Itu maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Syahid Hasanul Banna, iaitu betapa pentingnya, iaitu kita kembali kepada kita mendapat kuasa, dan kuasa yang kita dapat tadi akhir sekali kita dapat mendirikan negara. Bukannya maksud Al-Imam Syahid iaitu al-imamah minal aqaid, bukan maksud secara literal, secara zahir, tetapi tidak. Tetapi disebut dalam kitab-kitab yang lain, wal hukumatu juz'un minal Islam. Maka kita jelas di sini bahawasanya tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna ini tidak ada asas, kerana memetik satu sumber dan sedikit sumber sahaja, maka mereka meletakkan su'uzon, mereka meletakkan sangka buruk kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Seterusnya kita lihat juga di sini, mereka menyebut, golongan ini menyebut bahawasanya Al-Imam Syahid ini wa khalata bainal muhkam wal mutasyabih. Al-Imam Syahid ini campur aduk di antara muhkam dan juga mutasyabih. Betul ke? Betul ke Al-Imam Syahid bercampur di antara muhkam dengan mutasyabih? Adakah kita tidak baca dalam Nazarat fi Risalati Ta'lim? Adakah kita tidak baca dalam Usulul Ishrin? Tidak baca ke Usulul Ishrin? Kita tengok bagaimana Usulul Ishrin yang ke berapa? Iaitu yang ke-9. Al-Aslu At-Tasi', usul yang ke-9 dengan jelas. Al-Imam Syahid menerangkan kepada kita, ini mutasyabihat, ini muhkam. Bawa pandangan salafus soleh, bawa pandangan al-khalaf. Jelas khalaf lagu ni, salaf lagu ni dengan jelas. Dan Al-Imam Syahid telah tarjih bahawasanya dia lebih cenderung kepada as-salafus soleh. Tiba-tiba mereka mengatakan bahawasanya Al-Imam Syahid campur di antara muhkam dan juga mutasyabih. Wal'iyadzu billahi min zalik. Ini tuduhan yang tidak berasas kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Dan golongan ini juga mengatakan disebabkan Al-Imam Syahid Hasanul Banna mengatakan bahawasanya hukumah ini daripada aqaid, maka membawa kepada takfir.
membawa kepada takfiri mereka-mereka yang tidak terlibat dengan Ikhwanul Muslimun, maka mereka ini golongan takfiri. Mereka telah mengkafirkan. Kafir. Sebab apa? Kerana mereka tidak terlibat dengan Ikhwanul Muslimun, maka mereka telah menjadi kafir. Ini juga tuduhan yang tidak berasas yang dilemparkan kepada Al-Imam Syekh Hasanul Banna, kerana dalam usul yang ke-20 Al-Aslu Al-Ishrun, Al-Imam Syekh Hasanul Banna telah menulis dengan jelas berkaitan dengan batasan kufur, perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kufur. Dengan jelas Al-Imam Syekh Hasanul Banna telah menyatakan batasan-batasan iman dan juga kufur dalam usul yang ke-20. Ini bukti-bukti yang saya ambil daripada kitab-kitab, khususnya karangan Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Dan setakat ini tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Al-Imam Syekh Hasanul Banna adalah tuduhan yang tidak berasas, tuduhan yang sangat-sangat teruk, tidak lain tidak bukan untuk memburuk-burukkan Al-Imam Syekh Hasanul Banna, untuk memburuk-burukkan Ikhwanul Muslimun, dan untuk memburukkan gerakan Islam. Sebab itu kita lihat, walaupun tuduhan-tuduhan ini dilemparkan kepada Al-Imam Syekh Hasanul Banna, walaupun tuduhan-tuduhan ini dilemparkan kepada Al-Ikhwanul Muslimun, tetapi Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala jaga Al-Imam Syahid, jaga gerakan Islam. Dan sebelum saya panjangkan lagi, mereka membawa bukti bahawasanya jemaah Ikhwanul Muslimun ini adalah jemaah yang mengkafirkan orang, iaitu apabila mereka membawa hujah dan mereka membawa dalil bukti bahawasanya pembunuhan Perdana Menteri Mahmud Nuqrashi Basha, pembunuhan Mahmud Nuqri Basha ini adalah kerana Nuqri Basha telah mengharamkan Ikhwanul Muslimun. Apabila Nuqri Basha ni telah mengharamkan Ikhwanul Muslimun, maka mereka menganggap Ikhwan ini menganggap mereka ini kafir, maka darah mereka menjadi halal, maka mereka telah membunuh Nuqrashi Basha ataupun Perdana Menteri pada masa itu bila? Iaitu pada 24 Disember 1948. Untuk pengetahuan semua, Ikhwanul Muslimun telah diharamkan oleh Perdana Menteri pada masa itu, iaitu Mahmud Nuqrashi Basha, pada 8 Disember 1948. 1948, sorry. Ni nak sebut cerita sebenar. Apabila Ikhwanul Muslimun telah diharamkan oleh Mahmud Nuqrashi Basha pada 8 Disember 1948, maka bermulalah siri-siri penangkapan terhadap ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin kanan Ikhwanul Muslimun, iaitu pelbagai tuduhan dilemparkan kepada mereka, dan khususnya kepada Al-Imam Syahid Hasanul Banna, iaitu Al-Imam Syahid Hasanul Banna merancang melalui telefon dengan seseorang untuk membunuh 3 orang kanan kerajaan. 3 orang kanan kerajaan. Siapa yang royak? Kita baca kitab Muhsin Muhammad, Man Qatala Hasanul Banna, Darus Syuruk, muka surat 500. Boleh rujuk. Muhsin Muhammad, Man Qatala Hasanul Banna, Darus Syuruk, halaman 500. Bila Ikhwan diharamkan, maka mereka, kerajaan pada masa itu menangkap pimpinan-pimpinan Ikhwan, dan khususnya Al-Imam Syekh Hasanul Banna. Dia tidak ditangkap, tetapi Hasanul Banna dituduh mempunyai stesen radio yang beroperasi tetap pada setiap hari bermula pukul 7. Dan mereka juga dituduh mempunyai simpan senjata dan pernah menghantar sepucuk surat mengugut dan ingin membunuh Raja Farouk. Ini tuduhan-tuduhan
yang dilemparkan kepada Al-Imam Syah Hasanul Banna. Ni benda yang kita kena tahu. Maka kita lihat rupa-rupanya pengharaman ataupun tuduhan-tuduhan ini dilemparkan kepada Al-Imam Syahid untuk menghalalkan puak-puak mereka untuk menangkap, untuk menyita dan untuk melemahkan Al-Imam Syah Hasanul Banna, dan juga untuk meruntuhkan, menjahanamkan ikhwan itu sendiri. Begitu juga kalau kita tengok ikhwan ini dan juga Al-Imam Syah Hasanul Banna, fitnah ni sudah menjadi makanan mereka. Telah difitnah membunuh Presiden Mesir, Perdana Menteri Mesir, Nukrashi Bashar, walaupun pimpinan-pimpinan ikhwan telah menafikan bahawasanya mereka tidak terlibat dengan pembunuhan tersebut, dan Al-Imam Syahid telah menulis satu maqalat menafikan laisu ikhwanan walaisu muslimin, menafikan mereka terlibat dengan pembunuh Nukrashi Bashar. Maka apa yang berlaku 2 bulan selepas daripada tu, bukan 2 bulan, orang panggil, orang betul lah 2 bulan selepas pada tu, Al-Imam Syah Hasanul Banna telah dibunuh. Al-Imam Syah telah dibunuh pada tahun 1949. Februari 1949, 28 Disember 1948, Nukrashi Bashar telah dibunuh. 2 Februari 1949, Al-Imam Syahid Hasanul Banna telah dibunuh oleh komplot-komplot. Hak tu kita sudah tahu. Nampak perancangan mereka. Saya tak mahu sebut, tapi kita boleh nampak perancangan mereka dan juga strategi mereka. Tetapi pada tahun 1920, ketika mana presiden pada masa tu Jamal Abdul Nasir, Jamal Abdul Nasir telah membebaskan pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimun yang telah ditangkap tadi pada tahun 1950 dan membersihkan mereka-mereka ini daripada tuduhan-tuduhan membunuh Nukrashi Bashar. Nampak? 1950 mahkamah telah membebaskan ahli-ahli ikhwan daripada tuduhan membunuh Nukrashi Bashar pada zaman Presiden Jamal Abdul Nasir. Maknanya itu adalah fitnah semata-mata. Kenapa kita nak tulis satu perkara yang fitnah dan sudah dinafikan oleh Al-Imam Syah Hasanul Banna sendiri? Kenapa masih lagi kita menulis fitnah-fitnah tersebut, sedangkan pimpinan-pimpinan ikhwan telah menafikan perkara-perkara tersebut dan telah dibuktikan dengan pembebasan mereka pada tahun 1950. Orang panggil tidak ada amanah dalam ilmu, tidak ada amanah dalam menulis, sedangkan perkara-perkara tersebut telah dinafikan oleh Al-Imam Syah Hasanul Banna dan pemimpin-pemimpin gerakan ikhwan yang lain. Sebab itu, sebagaimana yang saya sebut, banyak lagi lah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Al-Imam Syah Hasanul Banna, dan sebagai akhirnya, walaupun Al-Imam Syahid ditomah, difitnah dan juga dibuat macam-macam, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga gerakan Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara gerakan Islam ini, kerana tujuan dan asas penubuhan gerakan Islam ini iaitu syumuliyatul Islam. Akhir sekali iaitu al-khilafatu al-islamiyah. Gerakan Islam ini adalah perkara yang menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam untuk menggerakkan Islam, untuk mengembalikan kekuasaan Islam. Maka mereka-mereka yang terlibat di dalam gerakan Islam, terlibat dalam harakah Islamiyah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pera, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sentiasa memberi kelebihan kepada mereka, walaupun fitnah ini sentiasa daimah ila yaumil qiyamah, sentiasa diapi-apikan,
sentiasa momok-momokkan oleh golongan-golongan ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Sebagaimana yang saya sebut tadi, sebagai akhir sekali, setelah kematian Al-Imam Syekh Hasanul Banna, kita lihat bagaimana berpuluh-puluh ulama-ulama di seluruh dunia, mereka menulis maqalat, mereka telah membuat syair-syair memuji apa yang telah dilakukan, apa yang telah diasaskan, apa yang telah dibawa oleh Al-Imam Syekh Hasanul Banna. Pujian-pujian ini bukan datang daripada pimpinan-pimpinan gerakan ikhwan saja, tidak. Tetapi mari daripada biaqlami siyasiyin, daripada pemerhati-pemerhati politik, daripada bukan ikhwan, daripada ulama-ulama seluruh dunia. Apabila kita membaca qalu anil imamil banna, qalu anil imamil banna, di sini telah menyerahkan kepada kita berpuluh-puluh ulama-ulama seluruh dunia mengiktiraf, memuji apa yang diusahakan oleh Al-Imam Syekh Hasanul Banna, apa yang telah digerakkan oleh Ikhwanul Muslimun, apa yang telah diasaskan oleh Ikhwanul Muslimun, telah dipuji oleh ulama-ulama seluruh dunia. Hatta daripada bukan pimpinan gerakan ikhwan, hatta ulama-ulama yang tidak terlibat dengan ikhwan sekalipun, mereka membuat maqalat, mereka membuat abyat, mereka membuat syu'ara, syair-syair memuji Al-Imam Syekh Hasanul Banna. Dan memadailah pada malam ini saya menamatkan, menghabiskan diskusi ataupun kita panggil irsyadul ilmam lil imami Al-Hasanul Banna. Cukuplah pada malam ini daripada banyak ulama-ulama, puluhan ulama-ulama yang memuji Al-Imam Syekh Hasanul Banna, memadailah pada malam ini saya mengambil seorang ulama yang diiktiraf oleh seluruh dunia, iaitu almarhum Dr. Muhammad Imarah dalam kitabnya Syakhsiyat Laha Tarikh. Almarhum Dr. Muhammad Imarah menulis satu kitab Syakhsiyat Laha Tarikh, iaitu beliau menyebut di sini berkaitan dengan Al-Imam Hasanul Banna dalam beberapa helai dan perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir yang disebut oleh almarhum Dr. Muhammad Imarah, fa iza alimna anna ar-rajul allazi anjaza hadzal injaz al-imlaq hatta istahaqqa li ajli min qibalil kathirin annahu mujaddidul Islam fil qarnil hijri ar-rabi'u asyar. Saya ulang sekali lagi, fa iza alimna anna ar-rajul allazi anjaza hadzal injaz al-imlaq hatta istahaqqa li ajli min qibalil kathirin annahu ay al-Imam Hasanul Banna mujaddidul Islami fil qarni al-hijri ar-rabi'i asyar. Maka kita mengetahui sesungguhnya lelaki ini yang dianugerahkan, yang dianugerahkan dengan anugerah yang besar, anugerah yang tinggi, yang layak baginya daripada kebanyakan orang. Maknanya kebanyakan manusia mengatakan bahawasanya layak bagi Al-Imam Syekh Hasanul Banna ini mujaddidul Islam. Dia seorang mujaddid. Bila? Fil qarni al-hijri ar-rabi', pada kurun yang ke-14. Cukup dah. Siapa yang sebut? Almarhum Dr. Muhammad Imarah. Sambung lagi. Iza alimna anna hayatahu fi hadhihi dunya lam tajajawaz 43 aman adrakna ma'nal barakah
allati yudi'uha Allahu fi umril abdi min ibadih. Sesungguhnya kita mengetahui, sesungguhnya hidup dia di atas dunia ni, umur dia tidak lebih daripada 43 tahun. Umur dia tidak lebih daripada 43 tahun. Walaupun 43 tahun, adrakna ma'nal barakah allazi yudi'uha Allahu fi umril abdi min ibadih. Sesungguhnya kita mendapati keberkatan. Kita mendapati adanya keberkatan yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam umurnya selama 43 tahun. Allahu akbar. Almarhum Dr. Muhammad Imarah ni bukannya Mursyidul Am Ikhwan, bukannya pimpinan kanan Ikhwan, bukannya pimpinan kiri Ikhwan, tidak. Tetapi pujian yang diberikan sebagai seorang yang amanah dengan ilmu dia, orang yang tahu bahawasanya tulisan dia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala selama mana kekalnya tulisan itu. Maka dia menyebut dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang luhur, walaupun umur dia tidak lebih 43 tahun, tetapi umur dia 43 tahun tadi penuh dengan keberkatan. Wa alimna ma'nal a'mara la tuqasu faqat bil-tuwali wa innama bil amqi alladhi yamna'uha minas sarai wat ta'sim a'zamu wa akbaru mimma yamna'uha tuwalis sini. Dan kita dapat belajar bahawasanya dengan umur ini kita tidak kira seseorang itu bernilai ataupun berharga dengan umur dia panjang semata-mata, tetapi kita kena tengok bahawasanya dia ini mempunyai kesan, mempunyai harta peninggalan. Harta di sini iaitu harta ilmu, harta tulisan-tulisan beliau yang beliau tinggalkan, dan kesan beliau kepada rakyat-rakyat Mesir khususnya dan kepada penduduk-penduduk dunia secara amnya, a'zamu wa akbar, lebih besar, lebih mulia daripada orang yang umur dia panjang tetapi tidak memberi manfaat kepada orang lain. Alam tara kaifa fadaraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Sadaqallahul azim. Maka cukuplah kita khatamkan, naktafi bihadzal qadar. Cukuplah kita khatam diskusi kita pada malam ini dengan ucapan ataupun pengiktirafan daripada almarhum Dr. Muhammad Imarah terhadap Al-Imam Syekh Hasanul Banna, iaitu beliau seorang mujaddidul Islam. Al-Imamu Asy-Syahid Hasanul Banna huwa mujaddidul Islam. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, fitnah-fitnah jahat, tuduhan-tuduhan liar yang dilemparkan kepada Al-Imamu Asy-Syekh Hasanul Banna adalah tidak berasas, adalah tidak benar sama sekali, kerana mengambil sumber-sumber yang tidak tepat ataupun mengambil sumber yang sedikit tanpa melihat kepada tulisan-tulisan yang telah ditulis oleh Al-Imam Syahid, berpuluh-puluh kitab yang telah ditulis Al-Imam Syahid, tetapi membuat kesimpulan mengambil 2 baris sahaja. Maknanya itu kesimpulan yang kedua. Maknanya itu adalah tuduhan-tuduhan jahat dan orang panggil tomahan-tomahan palsu, tidak lain tidak bukan untuk memburuk-burukkan Al-Imam Syahid Hasanul Banna. Yang ketiga, kita sebagai abna'ul harakah, sebagai mereka-mereka yang sayang kepada ulama-ulama gerakan Islam, sayang kepada Islam, sayang kepada gerakan Islam, maka kita kena berusaha untuk memberi kefahaman kepada manusia, memberi kefahaman kepada orang ramai
memberi kesedaran kepada manusia, kepada orang ramai bahawasanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sentiasa berfikir, sentiasa berusaha untuk melemahkan, untuk memfitnah, untuk merosakkan gerakan Islam dan ulama gerakan Islam. Maka kita sebagai abnaul harakah, orang yang terlibat dengan gerakan Islam, kita kena sedar gerakan-gerakan ini dan kita kena berusaha menangkis dan membuang dan melemparkan tuduhan-tuduhan ini supaya tidak merebak di kalangan masyarakat. Kerana ini adalah fitnah yang jahat, tuduhan yang jahat kepada ulama-ulama gerakan Islam, khususnya Al-Imam Syekh Hasanul Banna dan orang panggil gerakan Islam itu sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program kita pada malam ini tidak lain tidak bukan kita nak mempertahankan Mujaddidul Islam. Kita nak membela Mujaddidul Islam daripada tuduhan-tuduhan jahat, daripada fitnah jahat. Maka insya-Allah Allah Taala akan mengira sepanjang kita berada pada malam ini dikira sebagai amalan-amalan soleh, dan insya-Allah dengan amalan-amalan ini, dengan pahala-pahala ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab untuk masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.